Jadi bila ulama tasawuf kata macam ni, selama seseorang itu merasa ada orang yang telah jahat daripadanya, maka dia sombong. Saya beri contoh takfir ni, tak apalah. Oleh kerana zaman learning ni, saya nak beritahu sejarah. Sebagai seorang Muslim, menjadi kewajipan kita untuk mengingatkan sesama Muslim lah, sesama Islam lah. Mungkin saya spesifik sikit lah. Hari ni zaman pancaroba, banyak musibah, banyak itu, banyak ini. Hari ni kehidupan berpada macam-macam, sistem hidup berbagai-bagai. Jadi berlaku ikhtilaf di antara orang Islam dan sebagainya, itu biasa. Dan hari ini pun kita tahulah zaman apa benda zaman sekarang. Cuma perkara yang membabitkan, mengkafirkan orang ni jangan main kurang. Jangan main kurang. Lebih-lebih lagi apa yang kita tak pasti, atau benda yang kita tak pasti, ataupun benda hak kita syok-syok saja, atau menurut persepsi kita, ataupun sebab-sebab lain macam-macam. Jangan main bergurau dengan perkara mengkafirkan orang. Kerana akibatnya berat. Secara automatik dia akan balik ke atas muka sendiri bila tak kena kepada perkara. Kalau baca sejarah, saya rasa tak apalah, saya nak jelaskan sikit malam ni. Tapi nak kata pun serba salah kot, tapi tak apalah. Hari ni kita tahulah zaman sekarang ni, zaman musim orang nak mengundi pilihan raya ni. Nak mengundi-mengundilah, nak pilih apa-apa pilihlah. Tapi jangan main isu-isu yang berbahaya ni. Salah petik bahang atas muka sendiri. Salah pakai kena atas muka sendiri. Itu saya nak khabar. Tapi saya tak mahu spesifik kepada ini macam cara tu, masing-masing punya pilihan. Tapi nak khabar, jangan main benda macam ni. Ini boleh mengakibatkan benda yang berat, risiko dia. Saya nak baca sejarah benda ni, penyakit ni bukan baru. Penyakit ni berlaku ketika timbulnya kelompok-kelompok Khawarij. Pemikiran takfiri ini adalah merupakan cebisang daripada pemikiran Khawarij. Kena ingat buah tu cuti. Sejarah dia ni mari daripada pemikiran Khawarij. Orang nak setuju dengan saya, tak setuju pun tak apalah. Cuma saya nak menjelaskan, menjadi kewajipan saya untuk nasihat sesama Muslim. Ad-dinun nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, Rasulnya, untuk imam, pemerintah, penguasa orang Islam dan juga orang awam. Ini tugas kepada orang yang ada sedikit pengetahuan, menjadi tugasan. Jadi saya nak beritahu benda-benda macam ni jangan jadi mainan. Sebab apa? Sejarah dia ni macam ni. Nak cerita sejarah. Lagi sikit tak apa dah. Lagi sikit kuliah malam ni. Tapi kita tak nak sentuh kepada kepartian tak boleh. Tapi nak cerita isu tu. Mana-mana pun jangan main isu ni. Kerana akibatnya buruk. Akibat buruk. Bila kita cok atas orang tu, kenakan orang, tapi benda tu tak kena, soh balik atas diri sendiri. Ada yang sahih. Balik tu atas diri sendiri. Macam nak cerita sejarah. Dan apa punca-punca ni sejarah? Isu takfiri ni, mengkafirkan orang ni. Ini sejarah Khawarij. Bila berlaku clash antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, berlaku perang. Sehingga diselesaikan dengan majlis tahkim. Majlis tahkim ni. Jadi bila sebut majlis tahkim ni, majlis penyelesaian lah. Jadi kelompok yang tidak setuju, ada satu kelompok yang asalnya mendukung Sayyidina Ali, sekali keluar daripada dukungan tu, lalu membentuk satu kelompok yang orang panggil Khawarij. Disebut Khawarij kerana lari daripada kepimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu tak apalah, tapi nak beritahu gaya berfikirnya. Masalah kelompok ni dijelaskan dalam hadis Nabi yang banyak. Ini sejarah berlaku, tapi Nabi beritahu dalam hadis tentang ciri-ciri yang sangat banyak.
ciri-ciri dia tu. Tapi kelompok ni dia telah mengkafirkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dikafirkan. Sayyidina Muawiyah pun dikafirkan. Amr bin As pun dikafirkan. Sesudah dikafirkan, apa pula? Dituruti dengan perancangan membunuh. Perancangan membunuh. Kan mereka merancang membunuh orang-orang ini. Cuma takdir Allah, hak yang dirancang lain itu tak jadi belaka. Hanya terjadi kepada Sayyidina Ali dan meninggallah sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada perancangan Khawarij ini membunuh. Tapi persoalannya, atas dasar apa Khawarij ini mengenakan takfiri kepada ahli kiblah ni? Lebih-lebih lagi sahabat Nabi ni. Kerana cara memahami dalil yang teruk. Masalah Khawarij ni masalah berfikir, otak, gaya memikir yang sakit. Itu punca dia. Kalau dalam hadis disebut puncanya banyak ciri-ciri tentang kelompok ni, antaranya hudasa al-asnan, sufaha al-ahlam. Ini hadis yang sahih. Hudasa al-asnan, omong-omong muda. Muda ni sebenarnya tak semestinya omong muda. Tapi nak khabar orang yang penuh emosi. Semangat tinggi, emosi tinggi, tapi akal jadi hilang. Ada pengaruh. Tak tahu orang muda ni, perangai ni, kan sikap ni penuh emosi dan sebagainya. Sufaha al-ahlam, gaya berfikir yang sangat teruk, gaya berfikir yang berat. Baik, balik pada Khawarij ni. Kenapa dia menuduh Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sebagai kafir lalu membunuhnya? Kerana pertama sekali, atas tindakan yang berlaku tu, bila berlaku perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah lalu diselesaikan dengan majlis tahkim, mereka telah menganggap tindakan itu sebagai tidak berhukum dengan hukum Allah. Disamakan antara tindakan dengan keyakinan. Padahal dua benda itu berbeza. Antara keyakinan, tindakan lain. Orang dok semayang, jangan kata kita tuduh dia ni menolak, mengambil sebahagian agama, menolak sebahagian agama. Jangan pakai tu. Ini gaya Khawarij. Iaitu dibaca ayat Al-Quran yang diturunkan kepada orang kafir, dibacakan ayat itu kat orang Islam. Ini masalah Khawarij. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu beriman dengan semua kitab dan mengkufurkan yang lain? Ini ayat ini adalah berkait dengan keyakinan. Kelompok yang percaya setengah, sebahagian agama, sebahagian tidak percaya, ini melibatkan keyakinan, tapi dipakai kepada pelaksanaan. Dikaitkan kepada pelaksanaan. Jadi, kalaulah lalu akibatnya orang yang melakukan kesalahan, orang yang tidak melaksanakan perintah, maka dianggap mengambil sebahagian, tolak sebahagian. Ini gaya berfikir yang sakit kelompok Khawarij. Yang kedua, bila Sayyidina Ali menyelesaikan masalah dengan tahkim, dianggap tindakan itu sebagai tindakan yang tidak ikut perintah Allah. Lalu dibacanya sebagai tidak berhukum dengan hukum Allah. Lalu slogan dia apa benda? La hukma illa lillah. Tidak boleh berhukum, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Maksudnya hukum apa-apa saja hukum sebenarnya milik Allah. Memang jelas. Itu keyakinan. Tetapi apa yang berlaku itu pelaksanaan. Kalaulah kita menyatakan masih ada yang lain, memang syirik. Tetapi apa yang berlaku pada Sayyidina Ali itu, tindakan dia menyelesaikan permasalahan dengan cara tahkim itu, dilihat oleh kelompok ini sebagai tidak merujuk pada Quran dan hadis. Lalu dibaca sebagai tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi disamakan antara keyakinan dengan pelaksanaan. Kalau dalam keyakinan, sesiapa yang meyakini ada yang dapat menentukan hukum-hukum selain Allah, memang rosak iman dia. Tapi dari segi pelaksanaan, kalau tidak menepati, jadi dosa. Berdosa. Antara dosa dengan kufur ni benda yang jauh beza. Itu puja Khawarij. Kenapa dituduh Sayyidina Ali sebagai kufur? Kerana tindakan Sayyidina Ali itu dibaca tidak berhukum dengan Al-Quran. Soalnya Sayyidina Ali ini berhukum dengan hukum lain. Padahal itu pelaksanaan. Kalau betul-betul lah.
Kalau salah, salahlah. Itu pelaksanaan. Jadi kelompok Khawarij ni dia baca kot lain. Salahnya bila tak laksana ikut apa yang sepatutnya, dianggap benda ni tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal kawan ni melakukan suatu tindakan, kalau betul-betul lah, kalau salah, salahlah. Maksudnya sama ada dosa atau sama ada pahala ataupun dosa. Tapi dibaca oleh kelompok Khawarij sebagai menolak hukum Allah. Jadi kalau kita pakai gaya berfikir Khawarij ini, berarti orang yang tak semayang, tak puasa tu semua dah akan jadi kafir bagi. Kenapa? Kerana dia tidak ikut hukum Allah. Dah agaknya siapa dia orang Islam ni tak ada salah sikit. Agaknya siapa dia agaknya orang Islam ni tak ada salah sikit. Bila salah dia buat benda salah tu, dia anggap dia tak berhukum dengan hukum Allah. Siapa dia agaknya tak ada salah sikit. Berarti kita ni kafir belaka kalau pakai kaedah Khawarij tu. Pelaksanaan tu dosa bila tidak laksanakan, bila tidak melanggar perintah atau tidak melaksanakan perintah, itu dosa. Melibatkan dosa pahala, bukan melibatkan keyakinan. Tapi pokok Khawarij dia samakan antara keyakinan dengan pelaksanaan ni, sehingga tidak dilaksanakan atau melanggar perintah dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, lalu dikafirkan. Itu sebab Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, kerana melanggar, dibaca sebagai melanggar perintah atau tidak melaksanakan perintah. Ini punca dia. Lalu pemikiran ni berkembang. Hari ini dibawa oleh kelompok Daesh di Arab, negara Arab. Bawa kelompok tu. Ini punca dia. Jadi cara memahami benda tu. Sebab tu disebut dalam hadis sufaha al-ahlam, gaya berfikir yang teruk. Tidak dapat berfikir, pemikiran tu pemikiran yang tidak ada asas yang kukuh lah. Cuba bayangkan, Sayyidina Ali pun dikafirkan. Sayyidina Muawiyah, orang yang menghafal, penulis Al-Quran, dikafirkan oleh kelompok ini. Atas sebab itu, sebab dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Disamakan antara keyakinan dengan pelaksanaan. Bila salah persalahan dosa, bukan melibatkan keyakinan berakidah. Itu punca Khawarij, bagaimana dia telah mengkafirkan para sahabat. Dan pemikiran ini berkembang sampai hari ini. Berkembang. Jadi gaya berfikir seperti ini, kalau kita dengar lagi ada yang berfikir pasal ini, tahulah puncanya bagaimana. Itu punca daripada pemikiran Khawarij. Gaya berfikir seperti itu. Jauh lagi sikit dah. Tak apalah. Tak jadi kita ikam malah. Tapi saya rasa bertanggungjawab untuk memperingatkan sahabat-sahabat semua supaya jangan kita main dengan benda macam ni. Kerana akibatnya buruk. Kita salah letak, tak kena tepat, sah dia akan balik kepada diri kita sendiri.